Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Nur Aini Muhammad Isa, pensyarah khusus SKP 2101, Kenegaraan Malaysia dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nukmanul Mujahid bin Maisuf, nombor matriks 201107. Nama saya Adik Danish bin Heleni 198687. Nama saya Muhammad Muawizah bin Huda Bistari, nombor matriks 202734. Nama saya Muhammad Izzat Syahmi bin Muhammad Mijar. Nombor matriks saya 200940. Nama saya Muhammad Nur Aziman Rustam, nombor matrik 202781. Pada hari ini kumpulan keempat akan membentangkan tugasan yang bertajuk Tahap Pengetahuan Belia tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dari segi definisi bahasa, perlembagaan ialah undang-undang atau peraturan negeri dasar pemerintah negeri menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Perlembagaan yang digunakan pada masa kini bermula pada tahun 1957 dengan nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan kemudian pada tahun 1963 diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dari segi bahasa, belia didefinisikan dengan seseorang yang berumur 15 tahun, tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak lebih daripada 40 tahun. Ini merujuk kepada Akta 668 iaitu Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Namun rang undang-undang Akta 2019 telah diluluskan untuk menurunkan had umur belia kepada 30 tahun. Oleh kerana belia yang akan mewarisi negara pada masa depan, belia perlu dipupuk dengan semangat cintakan negara melalui penghayatan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seterusnya, dalam permasalahan dalam perlembagaan ini, belia dilihat tidak lagi mengambil tahu tentang PPM ini dan keterutamanya daripada generasi yang baru ini. Apa yang dinyatakan dalam utusan online pada tahun 2010, belia sanggup membakar jalur gemilang dan tidak menghormati lagu negaraku pada saat itu. Dan di jurnal di live advertisement di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan Perak mempunyai tahap nilai yang sederhana. Baik, objektif kami adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan belia tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam survey ini kami akan menguji mereka melalui 4 perkara, iaitu pindaan perlembagaan, perlembagaan negeri, kandungan Perlembagaan Malaysia dan juga asas Perlembagaan Malaysia. Survey yang kami buat ini, kami mendapat sebanyak 44 belia IPTA, iaitu daripada 24 belia daripada jantina lelaki sebanyak 54.5% dan juga daripada perempuan sebanyak 20 belia 45.5%. Jarak umur yang kami memberi ini adalah sebanyak 18 tahun hingga ke 20 tahun, 21 tahun hingga 25 dan 26 hingga ke 30 tahun. Tujuan kami untuk menguji untuk memberi survey ini kepada umur ini adalah kerana mereka yang belia-belia yang telah diberkatakan oleh saudara Numan tadi, 18 tahun hingga ke 20 tahun mempunyai sebanyak 65.9%, iaitu 29 responden, dan 21 hingga 25 tahun kami mendapat sebanyak 34.1%, 15 responden, dan daripada 26 umur 26 hingga ke 30 kami tidak mendapat seorang pun satu responden, iaitu 0%. Okey, bagi metodologi latar belakang dan pendidikan pula, sebanyak 15.91 responden berasal daripada Fakulti Sains Perubatan, Bioteknologi dan Perhutanan, sebanyak 15.91% juga daripada Fakulti Sosial Pendidikan, Ekologi Manusia dan Ekonomi, dan majoriti responden adalah daripada Fakulti Kejuruteraan dan Seni Bina. Okey, untuk metodologi instrumen kajian, ini adalah soalan survei yang akan dibentangkan selepas ini. Bagi soalan pertama dan kedua, menguji pengetahuan asas tentang Perlembagaan Malaysia.
Soalan 3, 4 dan 5 menguji pengetahuan tentang kandungan perlembagaan Malaysia. Soalan 6, 7 dan 8 menguji pengetahuan perlembagaan negeri, dan soalan 9 dan 10 akan menguji pengetahuan tentang pindaan perlembagaan yang akan dibentangkan sebentar lagi. Metodologi skala tahap pengetahuan pula, daripada 0 ke 20% adalah tahap pengetahuan adalah sangat rendah. Dari 21 ke 49% adalah rendah, 50 ke 79% sederhana, 80 hingga 89% tinggi, dan 90 ke 100% skala tahap pengetahuan adalah sangat tinggi. Okay, kita beralih kepada slide perbincangan, iaitu asas perlembagaan. Okey. Seperti yang kita lihat, pengetahuan tentang maksud perlembagaan negara, majoriti responden telah menjawab dengan betul, iaitu sebanyak 97.7% betul, dan sebanyak 2.3% sahaja responden yang menjawab salah. Ini menunjukkan tahap pengetahuan mereka tentang maksud perlembagaan negara adalah sangat tinggi. Okey, bagi respon tentang pengetahuan jaminan terhadap kerajaan negeri, seperti yang tertera, majoriti responden memilih jawapan yang salah, iaitu sebanyak 77.3% salah dan hanya 22.7% sahaja responden yang memilih jawapan betul. Ini membuktikan bahawa mereka tidak mengambil berat tentang pengetahuan berkenaan dengan jaminan terhadap kerajaan negeri kerana masih ada segelintir responden yang masih kurang pengetahuan tentang perkara ini. Berikutan jawapan yang mereka berikan. Ini berkemungkinan kerana mereka bersikap sambil lewat terhadap asas perlembagaan ini. Purata tahap pengetahuan responden tentang asas perlembagaan ini adalah sederhana. Seterusnya, tahap pengetahuan asas belia tentang responden tentang kandungan perlembagaan negara. Untuk bahagian ini terdapat 3 soalan yang dikemukakan kepada responden, iaitu soalan ketiga, keempat dan juga kelima. Untuk soalan ketiga, responden diajukan soalan berkaitan pengetahuan tentang agama rasmi Persekutuan Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan semua responden memberikan jawapan yang betul, iaitu 100%. Tentang agama rasmi Persekutuan ialah agama Islam. Seperti yang disebut dalam perkara 3/1 di bahagian 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Untuk soalan keempat, responden diajukan soalan berkaitan pengetahuan tentang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan. Hanya 77.3%, iaitu 34 responden sahaja yang memberikan jawapan yang betul. Ini bermakna terdapat 10 orang responden yang tidak tahu siapakah Ketua Utama Negara. Untuk soalan yang kelima, responden diajukan soalan berkaitan pengetahuan tentang pemilihan yang di-Pertuan Agong. Daripada soalan ini, terdapat 90.90 responden, iaitu 40 orang yang telah memberikan jawapan yang betul. Ini menunjukkan masih terdapat belia seramai 4 orang responden yang tidak mengetahui entiti yang membuat pemilihan yang di-Pertuan Agong. Walaupun purata tahap pengetahuan belia tentang kandungan perlembagaan adalah tinggi, namun masih terdapat belia yang tidak mengetahui kandungan perlembagaan negara seperti Ketua Utama Negara dan entiti yang memilih yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kita berbalik kepada bahagian 3 mengenai perlembagaan negeri. Jadi, untuk mengetahui pengetahuan belia tentang perlembagaan negeri, kami sediakan soalan nombor 6, 7 dan nombor 8. Soalan nombor 6 berkaitan dengan pengetahuan tentang keselarasan undang-undang kerajaan negeri dan persekutuan. Kami mendapati 84.10% belia menjawab jawapan dengan betul, manakala 15.9% menjawab dengan salah. Ini berdasarkan dengan Perlembagaan Malaysia perkara 75, kita sepatutnya tahu tentang keselarasan undang-undang kerajaan negeri dan persekutuan, di mana
Undang-undang Kerajaan Persekutuan adalah paling tinggi di antara undang-undang yang ada di Malaysia. Seterusnya, soalan yang ketujuh berkaitan dengan pengetahuan tentang fungsi Dewan Undangan Negeri. Kami mendapati bahawa 35 responden, iaitu sebanyak 79.5% menjawab dengan betul, manakala 20.5% menjawab dengan salah. Hal ini selaras dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia Perkara 73 berkaitan takat Undang-Undang Persekutuan dan Negeri. Seterusnya, soalan yang ke-8, kami ingin tahu tentang pengetahuan belia tentang ketetapan prosiding Dewan Undangan Negeri. Mengikut daripada data yang kami dapat, sungguh menunjukkan bahawa hanya 11.4% responden menjawab dengan betul, manakala 88.6% yang bersamaan dengan 39 responden menjawab dengan jawapan yang salah. Hal ini kerana mungkin para belia tidak tahu ataupun keliru dengan soalan yang diberikan oleh kami. Itu sahaja kesimpulan untuk Perlembagaan Negeri. Seterusnya kita akan balik pula kepada pindaan perlembagaan. Untuk soalan ke-9, perkara yang diajukan adalah mengenai syarat utama pindaan perlembagaan persekutuan. Jawapan bagi soalan ini adalah 2/3 daripada jumlah bilangan ahli Majlis Parlimen seperti mana yang terkandung dalam perkara 159/3 perlembagaan. Di sini kita dapat lihat adalah sebanyak 84.10% responden mendapat jawapan yang betul dan hanya 15.90% responden mendapat jawapan yang salah. Bagi soalan ke-10, hal berkaitan syarat pindaan persepadanan kawasan pilihan raya dikemukakan kepada responden. Di sini kita dapat lihat bahawa hanya 27.30% mengetahui bahawa persepadanan kawasan pilihan raya dilakukan melalui majoriti mudah. 27.30% ini hanyalah 12 orang daripada keseluruhan responden. Ini menunjukkan responden masih lagi tidak mengetahui bagaimana cara persepadanan kawasan pilihan raya dilaksanakan. Jadi, untuk meningkatkan tahap belia terhadap Persekutuan Malaysia, kami rasa ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan tersebut. Yang pertama, mengikuti sidang bicara. Jadi, para belia boleh mengikuti sidang ataupun soal jawab antara mereka yang pakar mengenai Persekutuan Malaysia untuk mengambil tahu akan pengetahuan berkaitan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kedua, belia sendiri sepatutnya bersemangat patriotik yang tinggi kerana sebagai warga negara Malaysia yang mencinta akan negara, kita haruslah mengetahui semua pengetahuan yang berkaitan dengan negara. Yang ketiga, selain diwajibkan di peringkat sekolah menengah, belia juga yang merupakan siswazah ataupun graduan universiti perlu mengikuti kursus atau pengajian berkenaan perlembagaan. Yang terakhir, pemerintah sebagai contoh yang terbaik. Sebagai pemerintah, mereka sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada belia supaya mereka minat untuk mengetahui tentang undang-undang ataupun perlembagaan Persekutuan Malaysia. Antara cara untuk mempamerkan semangat cintakan negara ialah dengan mengibarkan bendera kebangsaan iaitu jalur gemilang. Ini dapat melambangkan semangat cinta, perpaduan dan kesetiaan kepada negara. Di bawah kibaran jalur gemilang itulah Malaysia mencapai kemerdekaan, membangun dan terus maju membina kehidupan rakyat dengan penuh sejahtera dan harmoni. Selain daripada itu, semangat cinta akan negara juga boleh dizahirkan melalui penghormatan terhadap harta negara. Harta negara adalah seperti kemudahan awam, hutan simpanan, sungai dan pusat rekreasi. Seseorang yang cintakan negara akan menggunakan sebaiknya kemudahan dan pusat rekreasi yang disediakan kerajaan tanpa melakukan vandalisme. Hutan negara dan sungai sepatutnya dipelihara dengan tidak melakukan perbuatan membuang sampah merata bagi menjamin dan pemeliharaan alam sekitar.
sebagai beli yang cintakan negara, sekiranya menerima bantuan kerajaan, mereka seharusnya menggunakan kemudahan tersebut dengan sebaik mungkin. Bantuan kerajaan adalah seperti skim latihan, pinjaman dan insentif. Secara keseluruhan, tahap pengetahuan belia tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah berada pada tahap sederhana, iaitu 65.91%. Dapatan kajian kami menunjukkan bahawa 3 perkara, iaitu pengetahuan belia tentang asas perlembagaan, pengetahuan belia tentang perlembagaan negeri dan pengetahuan belia tentang pindaan perlembagaan adalah sederhana, manakala tahap pengetahuan belia tentang kandungan perlembagaan adalah tinggi. Kajian ini turut menunjukkan bahawa walaupun belia mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang kandungan perlembagaan, namun masih terdapat sebilangan besar responden yang tidak mengetahui tentang jaminan kerajaan persekutuan pada kerajaan negeri, ketetapan prosiding DUN dan pindaan persepadanan kawasan pilihan raya. Malah, sebilangan kecil responden tidak mengetahui maksud perlembagaan negara, siapa ketua utama negara, entiti yang bertanggungjawab memilih Yang Pertuan Agong dan juga fungsi DUN. Akhir sekali, saya ingin ucapkan kesyukuran kepada Allah kerana tugasan ini dapat disiapkan sebagaimana yang ditetapkan, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kerana memberikan kerjasama supaya tugasan ini dapat disiapkan. Ribuan terima kasih juga kepada pensyarah SKP 2101 Kenegaraan Malaysia, Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, atas tunjuk ajar serta bimbingan sepanjang penyediaan tugas ini. Dengan itu, saya akhiri pembentangan tugasan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.